di mana dia mengaku telah membunuh 70 orang sepanjang hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada anda di luar sana konco-koncoku. Welcome to my channel. Macam biasa, terima kasih kerana klik video ini untuk mengetahui konten yang saya keluarkan. Bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, turn on your notification. Dan bagi siapa yang baru dalam channel ini adalah channel yang memberitahu anda tentang isu jenayah dalam dan juga luar negara. Dan untuk video kali ini, guys, apa yang saya akan sampaikan kepada anda. Sebelum tu jangan lupa untuk ambil pengajaran dalam kes yang saya sampaikan ni. Dan bagi siapa yang di bawah 18 tahun, diharap mendapat pemerhatian daripada ibu bapa. Okay, so never further, jom jump into the deep case. Saya adalah definisi benci. Apabila anda melihat saya, anda akan melihat kebencian. Saya tidak tahu apa itu cinta. Dua perkataan yang saya tak suka guna adalah cinta dan juga maaf. Kerana saya sendiri adalah mengenai kebencian. Dan itu adalah kata-kata yang pernah diungkapkan oleh seorang lelaki yang pernah membuat sejarah hitam di Amerika Syarikat, guys. So mesti korang tertanya kan, siapa dan juga apa yang dia telah lakukan kan? Jom. Tommy Lynn Sells aka The Coast to Coast Killer ataupun seorang pembunuh yang merentas negeri, guys. Dilahirkan di Oakland, California pada 28 Jun 1964. Dan juga dia ni mempunyai adik kembar tahu yang bernama Tammy Jane Sells. Mereka juga adalah dua adik-beradik daripada 5 orang. Ibunya bernama Nina Sells, adalah seorang ibu tunggal yang bertanggungjawab kepada mereka semualah. So keluarga diorang ni berpindah ke St. Louis, Missouri. Dan pada usia 18 bulan, kedua-dua diorang ni yang kembar ni telah menghidap meningitis, guys, di pad tulang belakang. Yang membunuh saudara perempuannya iaitu Tammy James. Namun seorang lagi iaitu si Tommy ni terselamat daripada penyakit tersebut. Dan setelah dia sembuh kan, guys, maknya telah menghantar dia ni ke rumah ibu saudaranya untuk dijaga, iaitu Bonnie Walpole di Welcome, Missouri. Dia ni tinggal bersama makciknya sehinggalah umurnya berusia 5 tahun. And then lepas tu dia back to his mother, iaitu tinggal kembali bersama ibunya lah. So semasa dia kecil ni sebenarnya dia telah dibiasakan untuk menguruskan diri seorang diri tau. Dia jarang pergi ke sekolah dan pada usia 7 tahun dia ni, guys, telah berjinak-jinak dengan alkohol. Okay, 7 tahun, bayangkan. Dan malang baginya, pada usianya 8 tahun dia telah dicabul oleh jirannya sendiri, Willis Clark, yang juga seorang pedofile. Dan pada usianya 10 tahun kan, guys, dia terus melibatkan dirinya dan berjinak-jinak dengan Dada. Dan pada 3 tahun selepas tu, satu kejadian telah berlaku di mana dia berbogel dan tidur di atas katil neneknya, guys. Selepas tu terus dia dilarang untuk keluar rumah sesuka hati. Dan out of nowhere, tidak lama kemudian ibu dan juga adik-beradiknya yang lain telah meninggalkan dia keluar bandar. Okay, beberapa hari kemudian, mungkin disebabkan depresi, dia telah menyerang seorang wanita dengan memukulnya dengan menggunakan pistol. Kerana marah, nasib baiklah dia tidak menembak, sedangkan itu adalah pistol kan. Pada tahun 1978, ketika itu dia berumur 14 tahun, dia telah memulakan kehidupannya sebagai gelandangan, guys, dengan tidur di tepi jalan dan tidak terurus. Sales juga telah mengaku telah membuat pembunuhan seawal usianya 15 tahun, di mana pada ketika itu dia telah memecah rumah seseorang dan melihat pemilik rumah tersebut cuba untuk mencabul seorang lelaki secara seksual. Dan benda tu telah mengingatkan dia kepada masa silamnya yang dia pun pernah dicabul oleh jirannya sendiri. So dia pun tiba-tiba menjadi marah dan dia pun terus menembak lelaki berkenaan. Namun pembunuhan ni tidak pernah disahkan lah. Pada Mei 1981, si Tommy ni telah bertemu kembali dengan familynya di Little Rock, Arkansas. Tetapi, guys, malangnya si Nina ni, ibunya, telah membuangnya sekali lagi disebabkan perangai si Tommy ni yang menggila lagi, iaitu dengan berbogel dan cuba untuk bermesra di toilet.
Penangkapan pertama Tommy ni pada tahun 1982 di mana dia telah ditangkap kerana mabuk di khalayak ramai. Dia kemudiannya mengaku telah membunuh 2 orang di Arkansas sebelum menuju ke St. Louis pada tahun 1983. Dia juga telah melakukan banyak pembunuhan selepas beberapa tahun kemudiannya. Dan bukan saja pembunuhan, malah pencurian, memandu di bawah pengaruh dadah dan juga mabuk guys. Ketika di St. Louis ni, Tommy bekerja di sebuah pameran di daerah Fawcett di mana dia bertemu dengan Anna Colt, 35 tahun dan anaknya. Menurut Tommy, si Colt ni telah mengundangnya untuk balik ke rumah dan tidur bersamanya. Dan selepas tu korang nak tahu si Tommy ni teraih untuk mencuri barang-barang si Colt namun tidak berjaya. Lalu dia pun memukul Colt ni sehingga mati dengan menggunakan pemukul baseball. Bukan Colt saja yang dibunuh, malah anak Colt juga menjadi mangsa, iaitu Rory berusia 4 tahun. Menjelang September 1984, Tommy kembali dipenjarakan kerana memandu dalam keadaan mabuk dan juga terlibat dengan kemalangan. Dia dipenjarakan sehingga 16 Mei 1986. Setelah bebas, dia kembali ke St. Louis dan juga mendakwa dia telah melakukan pembunuhan lagi dengan menembak orang asing dengan alasan untuk mempertahankan diri. Kemudian dia menuju ke Aransas Pass, Texas, di mana dia telah dimasukkan ke hospital kerana didakwa telah overdose heroin. Namun guys, setelah dia okey daripada hospital tu, keluar saja dia terus mencuri kereta orang dan menuju ke Fremont, California. Dan semasa di Fremont, penyiasat percaya yang dia juga bertanggungjawab atas 2 pembunuhan di kawasan itu guys. Pada bulan Oktober 1987, Tommy tinggal di Winnemucca, Nevada. Sorry kalau salah sebut. Bersama Stephanie Stroh yang berusia 20 tahun guys. Tommy juga mengaku bahawa dia telah membius si Stroh ni, kemudian mencekik dan mengikat kakinya dengan pemberat lalu dimasukkan ke kolam air panas, okey. Namun pembunuhan ini juga tidak dapat disahkan. Ini hanyalah penyiasatan dari pihak polis dan juga kenyataan daripada si Tommy lah. Kate Darden adalah mangsa seterusnya yang cuba berteman dengan si Tommy, di mana kononnya dia melihat si Tommy ini menumpang di Ina, Illinois, dan juga dia menawarkan makanan panas di rumahnya. Dan juga sebagai balasan, si Tommy ini telah menembak dia. Juga Tommy membunuh anaknya sekali, iaitu Peter, dengan memukulnya dengan tukul, kemudian merogol isterinya yang sedang hamil. Dan juga untuk pengetahuan korang, jenayah ni tak dapat diselesaikan sehinggalah si Tommy ni mengaku. Untuk pengetahuan korang, selama 20 tahun Tommy ni menjadi pembunuh bersiri yang tidak dapat dijejaki kerana dia suka hidup nomad, iaitu berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan setiap tempat tu dia melakukan pembunuhan yang berbeza. Juga semasa pengakuannya, dia mengambil nama samaran iaitu Coast to Coast ketika menggambarkan pembunuhan yang dia lakukan, iaitu 1 bulan di California, another month pula di Texas. Namun akhirnya semua terbongkar pada 31 Disember 1999. Crystal Solis yang berusia 10 tahun yang tinggal di rumah rakannya, Kathy Harris, 13, dorang ni telah diserang secara tiba-tiba oleh si Tommy ketika tidur. Lagi-lagi si Kathy telah dikelar lehernya guys oleh Tommy, dan Kathy pun terbunuh pada ketika itu. Selepas tu dia menyerang Crystal pula dengan cuba untuk mengelar Crystal. Namun luka itu tidaklah dalam dan membuatkan Crystal hanya jatuh ke lantai dan berpura-pura mati. Sampailah dia berjaya melarikan diri dan juga meminta pertolongan daripada jiran, di mana semua orang di rumah tu telah mati guys. Ketika penyiasatan, Crystal memang membantu sangat-sangat dengan memberi keterangan yang sangat teliti dan juga terperinci untuk gambaran pembunuh tu, dan akhirnya menyebabkan penangkapan Tommy Lynn Sell. Tommy ditangkap beberapa hari selepas tu, iaitu pada 2 Januari tahun 2000 di trailer tempat dia tinggal dan juga bersama isterinya sekali.
serta 4 orang anak. Ketika ditangkap, dia tidak menyerang ataupun meronta guys. Dia hanya menurut dan memberikan keterangan serta mengaku telah membunuh Katie dan menyerang Kristen. Dan dari situlah dia mula mengaku dan juga memberi maklumat mengenai pembunuhan yang telah dia lakukan, di mana dia mengaku telah membunuh 70 orang sepanjang hidupnya. Akhirnya Tommy telah dijatuhkan hukuman mati dengan suntikan maut di Texas pada 3 April tahun 2014 dan berakhirlah kisahnya. Memang panjang, okey. So apa pula pendapat korang di luar sana mengenai kes ni, ataupun korang ada kes yang lebih menarik yang ingin saya ulaskan dan juga bentangkan kepada korang semua? Jangan malu dan segan, just komen di bawah ataupun macam biasa direct DM di Facebook ataupun Instagram yang linknya saya letak di bahagian description. Untuk siapa belum subscribe, please subscribe dan juga turn on your notification untuk mengembangkan lagi channel ni, okey? Sehingga berjumpa untuk next video. Jaga diri, jaga akhlak. Assalamualaikum, hantar memang. Selepas beberapa